Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, asatizah, kepada tuan imam, tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, dan juga pemimpin masyarakat serta seluruh muslimin muslimat yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini. Tajuk kuliah adalah takwa di sini, iaitu mengambil makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa tu di sini, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke hati. Makna hakikat takwa tu ia duduk dalam. Kok luar kita boleh buat macam-macam eseng. Malam ni kita buh serban besar atas kepala, pakai jubah, bawa sebeh. Esok kita boleh cat serban, buh topi sudu, pakai rata, pakai subang di telinga, boleh barang luar. Tapi barang dalam hati ni tidak mudah. Makna daripada ayat suci Al-Quran yang saya baca awal-awal saat ni, iaitu Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, watlu alaihim, bacalah kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Baca dengan sebenar ketika mana dua orang anak Adam ini, iaitu Habil dan Qabil, qarraba qurbana, masing-masing buat korban. Kita banyakkannya tahu dah kisah ni, ya. Qabil adalah petani, Habil adalah penternak. Jadi sesuai dengan profesi masing-masing, Habil buat korban seekor kibas yang sehat, yang gemuk, yang banyak daging. Tapi Qabil ni rasa sayang pula nak buat korban buah-buahan hak molek, rasa rugi. Maka dia persembahkan sebagai korban tu buah-buah hak buruk dah, ya, hak reject dah. Sebab rasa sayang nak pergi hak comel. Lalu diterima korban salah seorangnya. Saya ceritalah, tentulah hak molek. Dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang lagi Allah tak terima. Lalu hak tak diterima korban dia tu, dia jadi marah.
Qala la aqtulanna. Lalu dia kata, nescaya aku akan bunuhmu. Padahal salah dia. Ini nyakit manusia ni. Dia nak apa salah dia diri. Dia salah orang lain. Jadi apa kena mengena habis? Bukan habis yang sedia buah. Awak diri kan sedia buah buruk. Tiba-tiba awak nak Allah terima, dia tak ikhlas macam tu. Yang penting apa? Yang penting adalah satu kaedah besar yang Allah SWT khabar ke kita di atas lisan Habil sebagai respon kepada saudara dia yang nak bunuh dia. Dia tak kata, oh, mu nak bunuh aku bunuhmu dulu dah. Dia khabar hakikat betul benar, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala, hanya saja ni kalau dalam bahasa Arab kita kata adatul hasriyah. Maknanya hak lain dah hak tu je. Lain pada tu tak. Allah hanya terima daripada orang yang bertakwa. Oh, tu rupanya rahsia besar. Mana kata kita mayang bang saat ni, tak, esok ada majlis apa? Selawat. Kemudian nanti bulan tahun depan masuk bulan Ramadan kita puasa sebulan. Lepas tu ada pula raya haji kita buat gebang, tak? Tak ada Allah terima kata. Kecuali kita lakukan tu dengan takwa Allah. Lepas tu kalau kita fikir-fikir, apalah setiap Jumaat khatib naik atas mimbar, dia akan kata ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia sekian kali hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kata itu khatib, dia kata memang kena kata lah rukun khutbah. Tak berpesan dengan takwa, tak sahab khutbah. Hikmah kenapa tiap minggu kena khabar bertakwa kepada Allah, rupa-rupanya tak ada takwa, sia-sia je amalan kita. Dah takwa berapa? Banyaklah di kalangan sahabat Nabi pun bagi gambaran takwa tu gini, takwa tu gitu. Kita nak pilih pada malam ni yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata beliau, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Empat perkara kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah merupakan elemen takwa. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Nak takut kerana barang tak nampak depan mata. Kita biasa takut benda yang nampak depan mata. Mana na'udzubillah balik di rumah, ada ular tedung ke, nak batuk, takut nampak depan mata kita. Atau kita betulan bawa kereta tak ada lesen, nampak polis buat roadblock, kita takut tak nampak depan mata. Masalah sekarang kita tu nak takwa kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita tak nampak Allah depan mata kita. Maka sebagaimana pepatah orang Melayu kata, dak kenal maka dak cinta, begitu juga kita dak kenal Allah, maka kita dak akan takut pada Allah Taala. Macam orang nak terjun langsung orang hak baru mari pelancong, dia tak tahu langsung banyak buaya, dia relax gitu terjun cuba mandi. Orang kampung tu tak berani, sebab dia tahu, dia kenal. Orang kata apa? Demo tak kenal baru. Demo ingat ni sungai biasa-biasa, sungai penuh dengan buaya. Boleh pula mau kita terjun macam tu. Apa dia tak takut? Bukan dia tak takut, benarnya dia tak kenal. Begitulah kita itu kena kenal Allah dulu. Maka paling tidak level kita kenal Allah Ta'ala tu kita mulai dengan akal dahulu. Tak memadai sebenarnya kenal Allah dengan akal, tapi biar daripada tak kenal langsung, kita kenal Allah Ta'ala dengan akal dahulu. Sebab itu kalau kita belajar tauhid, dia nak kenal Allah Ta'ala ni dengan dalil naqli, Quran hadis, dan juga dalil akli. Akal itu membantu kita kenal Allah. Jangan terikut dengan perangai orang zaman learning. Saya khabar di Kuantan ni 2-3 sejik dah. InsyaAllah di Kuantan belum tersebar lagi satu penyakit. Penyakit ni bahaya. Kalau AIDS, kita tahu dah AIDS jadi kurang, daya tahan tubuh tu kurang, kena nyakit kira tak baik. Tapi ada satu nyakit ni susah nak baik juga. Kasang penyakit ni adalah BBAK. Orang Kuantan biasa dengar tak penyakit ni? Tak biasa, agak-agak tak ada lagi ya. BBAK ni saya katakan kepada biar bodoh asal confident. Aja dengar, biar bodoh asal confident. Dia tak kisah bodoh tak apa, asal confident. Jadi antara salah satu orang yang kena penyakit biar bodoh asal confident ni, dia mari tulis dalam Facebook kita, dia kata, ustaz saya bab akidah, saya pegang Quran Sunnah. Comel tu. Tak nampak lagi penyakit dia, dia pergi sambung pula, saya tak guna akal. Nampak lalu penyakit biar bodoh asal confident. Dah sejak bila Quran Sunnah larang kita guna akal?
Sehingga awak kata awak ikut Quran dan sunnah, lalu awak tak guna akal. Bahkan Quran sunnah suruh kita guna akal. Allah marah pada guna akal. Afala ta'qilun, apa mu tak guna akal. Afala tatafakkarun, apa mu tak memikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu diri itu sudah ada tanda-tanda nak kenal Allah. Sebab tu para ulama sebut man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri maka dia akan kenal Tuhan. Jangan ambil kefahaman ajaran sesat. Ajaran sesat ia pakai buah tu juga. Siapa yang kenal diri dia kenal Allah. Diri itulah Allah yang kata. Bukan. Bukan ulama maksud gitu. Kan dalam Quran kata dalam dirimu mu tengok, pertama mu tengok tidakkah bahawa satu masa dahulu mu dak wujud. Kita rewind dah 100 tahun yang lalu. Siapa ya 100 tahun yang lalu sudah wujud atas dunia ni? Cakap tangan. Muda-muda lagi orang sini. boleh anak pula seorang lagi lepas ni insya-Allah. Muda lagi. Dak apa lagi umur 100 tahun. Maknanya kita 100 tahun yang lalu dak wujud, tiba-tiba kita wujud. Adakah kita mewujudkan diri kita sendiri? Kita mikir kok. Tak mungkin. Tak wujud mewujudkan, tak mungkin. Mewujud diri sendiri itu satu benda yang mustahil. Dah ke mak ayah kita mewujudkan kita? Dia tanya. Ayah ke buat saya? Dah. Ayah usaha je lah. Nama usaha ni kadang-kadang jadi. Kan ada orang 5-6 tahun kahwin tak boleh anak. Berapa yang tambah anak? No. Masalahnya usaha tak jadi. Dan kalau hak jadi tu pun tak. Kalau memang mak ayah kita cipta kita, mesti semak jetak belaka. Betul tak? Hidung macung, kulit cerah, tinggi molek. Ni hidung kepek. Kulit dah apa nak cerah. Dah tinggi dah apa nak cukup. Misal kata tak. Sebab mak ayah kita tak cipta kita. Dah barang yang dulu tak ada kemudian ada, pastilah ada yang maha pencipta. Kenal dah. Allah yang khaliq. Kenal dah sikit. Dah. Kemudian kita tengok pula, rupa-rupanya kita ni wasa kita kuat, kita ni gagah. Diri kita sendiri kita tak boleh kuasai. Jangan kata kita nak kuasai orang lain. Buktinya jantung kita. Jantung kita duduk dalam badan kita. Secara jujur kita kawal tak jantung kita tu. Kita ada kuasa tak atas jantung kita. Kalau ada kuasa, curi berehat sekejap. Dalam 2-3 minit ke sambung mula. Ada tak orang boleh jantung dia rehat sebetul? Duk setakat dengar kuliah maghrib bukan je susah sangat. Santai je tak sambil-sambil nyandor gitu. Berhenti kejap jantung. 5 minit sambung mula. Bagi dia rehat. Boleh tak? Tak boleh. Dia berdeguk situ lah. Tak. Dan bila dia nak berhenti, ada tak agak-agak doktor pakar yang boleh menahan jantung tu daripada berhenti? Dia terang lah. Buat benda orang baca kekarang gitu tau. Jangan nak berhenti juga. Sebab tu di IJN ramai orang mati. Kalau kita mikir hospital lalu, takkan mati di IJN, doktor pakar ramai situ. Tak. Mesin-mesin moden ada. Obat-obat canggih ada. Mati juga, berhenti juga jantung. Tanya-tanya, doktor pakar jantung sendiri, jantung berhenti. Nak kata kan? Dan kalau jantung kita sendiri kita tak kawal, siapa dia kawal? Itu maksud kita kenal diri kita lemah, maka kita kenal Tuhan kita berkuasa. Bukan diri kita Tuhan, teruk kalau faham gitu. Tak, kemudian kita kenal diri kita ni jahil. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu tu, tak tahu apa satu. Baru benda lah kita lahir atas dunia ni, hanya nangis isap susu, itu je lah. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia ni barang yang dia belum tahu. Kadang-kadang kita rasa gong, kita rasa hebat, kita rasa kita tahu belaka. Padahal Allah itu sikit sangat. Nak beri gambaran tak? Ilmu yang Allah beri pada manusia ni dengan ilmu hak manusia tak ada. Ibarat kalau burung tu celup paruh dia dalam air laut, dah nak tangkap ikan, air hak lekat di paruh tu lah sekadar ilmu hak Allah beri pada manusia. Air hak tersisa dalam laut tu, ilmu hak Allah tak beri kepada kita. Nak gua macam mana? Dahlah kita tu dulu dah tahu. Benda yang Allah bagi kita tahu. Kadang-kadang jadi tak tahu mula, kan? Lupa, nyanyok. Orang kata penyakit benda amnesia. Insomnia, hak boleh tidur tak? Amnesia, lupa. Saya pernah baca dalam surat khabar, punya teruk dia punya lupa. Bini dia tak kenal. Padahal bini dia tukang pakai baju dia tak kenal. Nyanyi tak ke bini dia? Dah awak siapa? Kena kenal diri saya ni, isteri awak. Esok tanya pun tak. Memang dia lupa terus. Hak jenis tak kenal isteri, pak nampak rupa comel tu lain. Hak tu bukan lupa. Hak dia nampak rupa comel tak ingat bini dia tu lain. Hak ni memang dia tak ingat sungguh. Hilang ilmu yang ada. Maka kita kenal Tuhan kita yang maha mengetahui, yang tidak akan lupa, ya, yang tidak akan lalai.
Jadi ulama permudahkan untuk kita tu mengenal Allah dengan akal dalam satu pengajian namanya pengajian sifat 20. Jadi nak takwa kena ngaji kat sifat 20. Bukan takwa makna kata pegang sebeh terus jadi bertakwa, kenal Allah dulu. Kenal makbud dulu. Dah. Jadi kita tu kenal Allah Taala dengan sifat 20 ni di zaman dulu biasa. Orang kepik kita gimana tu? Nadah sekarang, nadah dia sifat 20. Zaman ni jangan. Zaman ni tak kena gaya, tak kena saing. Kita bawa kitab nak pergi nadah sifat 20, dia kata kita sesat. Apa marah aku mengaji sifat 20? Dia kata mengaji benda sifat 20 ni. Barang bid'ah, tak ada zaman Nabi. Itu sekali. Hak ni nyakit ni, nyakit. BBAK. Ya wadah asal confident. Tak ada zaman Nabi kan ni. Jawab bilang sifat 20. Zaman Nabi tak ada orang percaya Allah wujud. Zaman Nabi tak ada orang percaya bahawa Allah tu wujud tanpa ada permulaan. Ke zaman Nabi orang percaya Allah dulu dah wujud, kediang-kediang baru wujud dah. Dan zaman Nabi tak ada orang percaya Allah kekal. Zaman Nabi tak ada orang percaya bahawa Allah tak serupa seperti makhluk. Zaman Nabi tak ada orang percaya Allah tak berhajat pada makhluk. Allah Maha Esa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Berkata-kata. Jangan kata zaman Nabi SAW. Sejak zaman Nabi Adam AS, yang namanya orang beriman, pasti dia beriman dengan segala sifat ni. Tinggal dia tak susung je. Tak susung tak apalah, barang susung ni mari ke dia. Orang sedik ni kalau belajar mayang masa kecil-kecil dulu, Terengganu tak ustaz kita ajar. Kalau di Terengganu dia ajar gini, ukur sembahyang 13 perkara. Sini sama tak? Ke lain? Sama tak, lebih kurang tau. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, baca Fatihah dan seterusnya. Ada tak sahabat Nabi belajar gitu? Tak ada. Tak usah belajar ilmu bid'ah. Tak usah belajar kan, dah sahabat Nabi mayang diri juga. Takbir juga, Fatihah juga, penyusunan je mari ke dia. Apa yang jadi jeng sangat gitu? Tak. Yang kedua dia kata belajar apa kau ilmu ni, ilmu daripada falsafah Yunani. Pertama, kalau sungguh daripada falsafah Yunani pun tak mesti salah. Barang betul daripada siapa pun kita ambil. Betul tak? Ke oleh kerana orang kafir khabar benda betul kita tolak. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ia sungguh ilmu sifat 20 daripada ahli falsafah Yunani, tolong khabar ke ahli falsafah Yunani nama apa? Dalam kitab mana mengajar sifat 20? Oh, tak ada sekarang. Dia bakal cakap ikut sedak dia. Dan takdir-takdir sajalah. Makna ada sungguh konon-kononnya satu orang ahli falsafah Yunani, dia percaya dan dia ajar pada orang ramai. Dia kata Allah wujud. Allah wujud tanpa ada permulaan. Allah tidak akan binasa. Allah tak sama seperti makhluk. Makhluk tak sama seperti Allah. Allah tak berhajat pada makhluk. Allah Maha Esa dan seterusnya. Makna berimanglah dia rupa-rupanya. Jadi paling-paling komang kita kenal Allah Ta'ala dengan sifat 20. Cuma saya punya cadangan saja. Kalau tak setuju pun tak apa. Makna tok-tok guru hak mengajar sifat 20, cara menyampaikan tu perlu diperbaharukan. Isi tak boleh baru. Tak boleh dulu kita mengajar Allah Esa, dan nak mengajar Allah banyak, tak jadi. Tapi ajar dengan bahasa moden, dengan contoh yang contemporary. Kalau kita duk main bahasa lama, akhirnya orang tak apa nak ikut lah. Tak, kita duk main bermula setiap kainat dan af'al yang baharu itu tidak memberi bekas. Hanya saja yang memberi bekas Allah Ta'ala juga. Hamba Allah tu tidur. Bekas tapuai mana pula dia kata tunggu dengan jauh. Kena guna bahasa moden lah. Kita kena khabar bahawa perbuatan makhluk, apa barang pun hakisang sungai ke panah matahari, hakikat tidak memberi sebarang kesan. Yang memberi kesan adalah Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita makan ubat, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau kita makan nasi, yang beri kenyang adalah Allah. Kalau kita bakar sesuatu, yang menghanguskan adalah Allah, bukan api. Oh gitu. Kita tak setuju. Tak setuju pun tak apa. Cadangan saja. Supaya orang tu sentiasa berminat nak kenal Allah melalui sifat 20 dulu. Tapi memadai tak? Tak memadai. Sebab kadang-kadang otak kita tahu tapi tak menjiwai. Orang yang akal sihat boleh tak dia terima kalau orang kata Allah buta? Mana boleh tukang buta? Biar betul. Di kalangan manusia pun kalau buta orang kata OKU. Betul tak? Orang siang ke dia. Kekurangan lah. Di kalangan manusia kalau buta tu satu kekurangan. Takkanlah Tuhan Maha Sempurna tiba-tiba buta. Akal boleh terima. Tapi perangai tak ada orang buat baik hidup lalu macam seolah-olah Tuhan buta. Depan ramai molek lah.
Bila orang tak nampak, kita buat perang uduh lalu, ambil rasuah lah, nipu lah, gitulah, curi lah, bahang duit orang dan sebagainya. Seolah-olah Tuhan tu buta. Makanya nak pergilah kepada perekat seterusnya, mengenal Allah dengan hati pula. Tu cabang lain lah pula. Tapi kalau dengan akal pun tak kenal, agak-agak hati boleh kenal. Kebanyakan orang tak boleh. Dia mesti kenal Allah dengan akal dulu, kemudian dia latih, akhirnya hati dia menjiwai yang kata Allah wujud, yang kata Allah melihat, yang kata Allah mendengar tu dia menjiwai. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Saya ni berangang Isa tu nak berhenti terus. Boleh tak kalau gitu? Kena sambung. Kadang-kadang orang kalau berceramah mari pada jauh, dia kata tak pergi panjang sikit, macam tak nak pula mari pada KL ceramah Isa berhenti. Kita pula masa macam tanya ke orang, kita ceramah panjang-panjang. Tak, orang mungkin lapar perut, orang mungkin sakit perut, orang mungkin ada appointment. Ikutlah kita cuba target saya tu 8.24 nak berhenti. Tapi kalau Tok Imam beri isyarat suruh sambung, saya sambung sikit gitu. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Hendaklah orang yang nak bertakwa kepada Allah tu bukan dia itu hanya takut pada Allah. Terjemahan takut pada Allah tu adalah dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu kita kata wahyu. Apa dia wahyu? Ada dua jenis. Satu ialah yang kita kata wahyu lafzan wa makna. Lafaz daripada Allah, makna daripada Allah, tu kita bagi Al-Quran. Sejenis wahyu lagi adalah maknan dunal lafzi. Makna mari pada Allah, tapi lafaz atas susunan Nabi SAW kita biasa sebut hadis. Jadi kena beramallah dengan Quran dan hadis, atau dalam bahasa lebih luas Quran dan sunnah. Cuma di zaman kita sekarang sekali lagi berlaku satu perkara yang orang bercakap tapi makna dia lagi. Kalau orang bercakap pada kita, marilah kita ni berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, kita sebagai orang beriman, kita nak bangkang tak? Pasti kita tak bangkang. Tapi secara praktikalnya nak beramal dengan Quran dan sunnah tu macam mana? Adakah kita baca Quran lalu kita cari kefahaman dan kita buat demi hukum? Saya tak faham bahasa Arab. Tak apa, baca terjemahan. Dengan baca terjemahan maka kita boleh beramal dengan Quran dan sunnah. Gitu. Rupa-rupanya kalau kita nak buat satu gambaran, Quran dan sunnah ni ibarat lombong mah. Berharga isi dalam tu. Dan ramai manusia nak pada mah. Betul tak? Orang sanggup berbunuh-bunuhan pada mah, nak sangat pada mah. Tapi adakah setiap orang yang nak pada mah dia ada kebolehan untuk melombong mah? Tak. Banyakkan pada kita nak mah pergi ke tamah beli. Tak, ataupun nak mah toko belilah dengan supplier dia. Dengan bank-bank berada buat dia dah account mas. Boleh kita beli sekeping-sekeping. Tapi namanya nak pergi gali mah bukan semua orang. Tak kena gaya, orang kata mah warna kuning, kali-kali orang suka sangat. Orang kata tengok kunyit. Bukan ke mah kuning belaka. Kunyit-kuning, mah kuning, tapi bukan mah gini ni. Ya. Tapi begitulah Quran dan sunnah. Yang boleh lombong waktu baik nak beramal dengan Quran dan sunnah ni, itu namanya ulama mujtahidin. Ulama yang sudah sampai pada level mujtahid. Memang dia ada dalam dada dia ratus ribu hadis Nabi SAW. Dalam dada, bukan dalam kitab. Quran bukan saja dia hafal daripada awal sampai akhir, bahkan sekali dengan tafsir dalam dada dia. Tak campur lagi dengan ilmu bahasa Arabnya, nahwunya, balaghah dan bayan dan sebagainya. Tak campur lagi dengan ilmu usul fiqh, dengan ilmu dilalah, lafaz menunjuk pada apa dan sebagainya. Maka kita orang biasa ni ibarat kalau kita nak pakai mah pergi kedai beli pakai, demikianlah kita nak beramal dengan Quran dan sunnah, kita ambillah hak ulama sudah gali, hak ulama sudah proses, kita pergi ambil pakai. Faham maknanya? Jangan tolak mazhab. Sebab ada zaman learning orang nak beramal dengan Quran sunnah tapi dia buat pelekeh ke mazhab. Dia kata apa? Dia kata hak teruk sekali saya jumpa. Dia tulis buku bermazhab adalah haram. Haram tu maknanya kita mayang tak ni ikut mazhab Syafi'i, dosa kita. Dan nak mayang mana? Ikut Quran sunnah lah. Katakan dibulok lah dalam Quran, mana cerita bab semayang, dalam hadis, mana hadis khabar, dah hadis sahih ke tak? Dah kalau ada sama-sama sahih, hak ni khabar gini, hak ni khabar gitu, kita nak faham kan ni jenis hak konon nak suruh ambil diri ni. Kan ada orang dia tahu bahawa nak dapat mutiara adalah dari laut. Betul tak? Tapi kebanyakan orang yang praktikal,
Dia nak mutiara, dia tak gila pun. Pergi kedai jual mutiara. Hak jenis dia rasa besar hebat, dia tu nak mutiara terjun masuk dalam laut padahal dia bukan penyelam mutiara. Maka seminggu lepas dia terjun, penyelam dan penyelamat terpaksa terjun cari mana hamba Allah ni seminggu dak timbul-timbul banyak benar mutiara kutip. Itu yang berlaku. Konon nak tujulah Quran hadis, hanyut tenggelam lemah tu. Macam-macam tafsir yang menyeleweng dia bawa. Jadi nak ikut Quran dan Sunnah secara praktikal, kita pilihlah satu mazhab yang kita boleh ngaji, kita boleh nadah amal tu. Mana ada mazhab zaman Nabi sah? Siapa yang kita tak tahu? Faham tak mana mazhab? Mazhab perkataan bahasa Arab, zahaba yazhabu, pergi. Mazhab mana tempat pergi. Zahaba yazhabu juga boleh bermakna berpandangan. Mazhab mana pandangan. Kalau awak bayang mazhab tu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, memang tak ada lagi zaman Nabi SAW. Pengasas mazhab tu pun dah hidup lagi. Tapi konsep bermazhab telah ada. Buktinya apabila dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma dalam perjalanan nak semayang tak ada air. Ada dalil Quran suruh tayamum. Maka beramal dengan dalil tayamum mayang. Lepas mayang sama perjalanan jumpa air. Waktu semayang pun masih ada lagi. Maka di situ tak jelas dalil dia. Kalau dah semayang dengan tayamum jumpa air, kita semayang pula ke tak payah dah. Kan kadang-kadang kita fikir gitu. Sakning je lah semayang pakai tayamum, kira jadi lah. Tak ada air. Sekarang ni jumpa air. Maka seorang mikir-mikir ambil wuduk semayang mula. Dah waktu pun ada lagi. Seorang lagi mikir-mikir semayang dah lah. Semayang dia pula. Lesar dah lah. Jadi ada dua mazhab. Ada dua pandangan yang berbeza. Punca dalil tak jelas dalam bab tu. Akhirnya jumpa Nabi SAW, cerita ke Nabi berlaku gini. Nabi kata kepada hak solat satu kali, asab tas sunnah, awak buat kena dengan sunnah. Jangan ya. Zaman kita kalau satu benda sunnah, selagi bahang bid'ah sesat masuk neraka tu. Baca suratul kahfi pada malam Jumaat sunnah, betul. Ada fadilat dia, ada riwayat hadis. Terus dia faham baca surah Yasin malam Jumaat bid'ah sesat. Nabi tak gitu. Kata nak ikut sunnah Nabi. Nabi SAW bila kata hak semayang sekali sunnah, Nabi dah kata hak semayang dua kali, berapa buat bid'ah? Dah. Nabi kata walakal ajru marrataini, dan bagi kamu pahala dua kali. Ini menunjukkan Nabi SAW mengiktiraf mazhab. Nabi SAW mengiktiraf pandangan yang berbeza sebab dalil tak jelas. Kita ikut hadis terus, ustaz senang. Itu pula. Dah sahabat hadis ingat kan ya? Agak sahabat dengan hadis. Dengar diri dengan telinga. Kita ni dengar hadis dah lagi tau. Sahih dhaif kita tak tahu, takkan hadis palsu pun boleh jadi. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang katanya hadis tu mereka dengar sendiri dengan telinga. Satu kejadian Nabi sallallahu bersabda, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu mayang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Ceritanya dalam peperangan Al-Ahzab atau dikenali juga sebagai peperangan Parik, peperangan Al-Khandaq, Yahudi Bani Quraizah ni khianat pada Nabi SAW dan penduduk Madinah. Patut bila Madinah kena serang, dah orang Madinah juga sama-sama kita pertahan lah. Dia pergi pakat dengan musuh. Ni dalam istilah ilmu moden dia panggil treason. Tak ada lah undang-undang Malaysia istilah treason ni. Kita pakai waging war against yang di Pertuan Agong. Apa hukuman dia? Hukuman mati. Yang pernah berjalan pada satu kumpulan namanya Al-Ma'unah, hak rapas senjata negeri. Treason tu, pengkhianatan pada negara. Jadi tak boleh, khianat ni bahaya. Jahanam negara. Maka Nabi SAW tertera untuk serang Yahudi Bani Quraizah, dan Nabi pesan macam saat ni, tertera hak pergi nak pergi serang kampung Bani Quraizah ni, jangan seorang pun sembahyang asar kau jadi di kampung Bani Quraizah. Tiba-tiba masuk waktu asar dalam perjalanan, sebahagian sahabat memayang. Sahabat tak ikut hadis, nanti dulu. Sebahagian lagi tak memayang, tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru memayang asar. Waktu asar habis dah, garit dah baru memayang asar. Itu macam mana? Yang menarik apa? Bila sampai berita tu pada Nabi SAW, Nabi tak konten seorang. Hak mayang dulu Nabi tak marah, hak mayang kediang juga Nabi tak marah. Sebab masing-masing ada sandaran. Hak mayang dulu tu bukan dia nak engkau dengan surah Nabi. Dia faham maksud sebenar Nabi bukan suruh jangan mayang. Maksud Nabi tu jalan cepat. Jalan dengan cepat sehingga sampai sana tu asal lagi masih ada. Dah terlambat, mayang dulu lah. Mana dalil? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu ke atas orang mukmin kewajipan yang berwaktu. Oh, ada dalil, tak apa lah. Ada lagi? Oh, segi je faham sahih.
Nabi kata nak sembahyang, biar waktu habis pun ni kira pengecualian daripada hukum asal. Hukum asal kena sembahyang dalam waktu. Tapi untuk peperangan ni tak apa, lewat pun tak apa. Masing-masing ada sandaran. Maka Nabi iktiraf dua-dua. Itulah namanya Nabi SAW mengiktiraf konsep bermazhab. Sebab apa kita kena ikut 4 mazhab je? Tu taksub lah tu. Bukan taksub. Jangan mudah nak kata orang taksub. Ada sebab kita ikut 4 mazhab tu. Asalnya mazhab banyak. Bahkan zaman dulu-dulu lagi, sahabat Nabi ada mazhab. Dalam isu ni, Sayyidina Umar bin Abbas fatwa lain. Sayyidina Umar fatwa lain. Ibn Mas'ud lain pula fatwa dia. Ya. Sayyidina Zaid bin Sabit ada fatwa lain. Jadi mazhab sahabat pun ada. Berapa kita tak pegang mazhab sahabat dulu? Kan hebat lagi. Bukan kita hebat dah hebat. Masalahnya mazhab yang lain daripada mazhab yang 4 ni, jawapannya adalah pupus. Dan siapa ke kita habis mazhab. Anak murid tak sapa, hak sapa sambung tak butuh, tinggal 4 mazhab. Maka kita beramal dengan yang bersambung sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tinggal betul tak jangnya? Jang saya 819, jang ni 823 ke lain kuatan KL. Oh, jang nak suruh orang gaduh. Tak apa lah, okay, saya ikut jang saya deh, 819 tau. Okey, 8.20 4 minit lagi. 4 minit baru kita cerita dua, ada dua lagi balance. Saya cuba tu nak widang juga ni. Hak sini jelas dah hak dua ni dah. Al-khawfu min al-jalil, antara yang membantu kita mengaji molek-molek sifat 20. Al-amal bi tanzim, kita pilih salah satu daripada mazhab yang 4 yang muktabar ni, kita ngaji dan kita beramal. Cuma kadang-kadang ada juga guru-guru kita khabar nak amal mazhab kita jadi masyaqqah, jadi berat. Boleh jauh kita ngaji mazhab lain sikit-sikit, taklid ke dia. Ada keluasan dalam Islam ni. Bukan makna kata taksub dah. Tapi bab mazhab ni ada orang buat kelakar. Orang hebat-hebat pula tu buat kelakar. Buat kelakar kan ni? Kita molek dah ikut mazhab, dia tanya, awak ikut mazhab tau? Cuba mikir. Nabi lu mayang ikut mazhab mana? Oh sudah, geger orang kampung. Nabi ikut mazhab mana? Nabi ikut mazhab mana? Mau tanya benda soalan gitu. Nabi SAW buat apa? Ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan Nabi cakap ikut wahyu. Dan kalau cakap ikut wahyu, mayang ikut sekati. Mesti mayang ikut wahyu. Tak apa kena dengan mazhab. Kena mengenanya kita ni nak mayang ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah mu semayang lagu mana melihat aku semayang. Cakap tangan orang sedik Saidina Ali ni, pergi lihat Nabi mayang. Biar kita faham maksud Nabi tu. Semayang sebagaimana kamu lihat aku semayang. Dah siapa ya lihat Nabi mayang? Kata imam. Dah imam mayang ni ikut siapa? Ustaz aja. Ustaz kita aja mayang gitu. Maknanya kita ikut ustaz kita. Dan ustaz kita kenapa tak ambil mayang? Tak juga. Ustaz kita pun ambil pada ustaz dia juga. Jadi kalau kita ikut salah satu pada 4 mazhab, ceritanya ustaz ambil pada ustaz. Kalau kita mazhab Syafi'i, akan bertemu ambilan cara semayang itu kepada murid-murid Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai pada sahabat Nabi. Baru betul sahabat Nabi yang melihat Nabi SAW semayang. Jadi semayang salah satu tempat mazhab ni bersambung sanad pada Nabi SAW. Mayang kalau kita ikut kata ustaz ni ngajar gini-gini lah, Allah Akbar pengatur sanad mana? Boleh nak buat tapi sanad putus. Kita baca tahiyat dan asyhadu alla ilaha illallah gitu dah. Dia pumpah ikut mazhab kan. Bintang kita tak sambung sanad. Nak buat boleh tapi gitu tak lesa barang tak sambung sanad ni. Kata nak main ikut Nabi. Ikut Nabi mestilah ambilan tu sambung sampai Nabi. Tak sambung mana pasti ikut Nabi ke tak? Anda setakat tu tak? Sebut istilah kau orang marah pula. Ustaz ni kan ngerti korang dah. Kita sebut cerita je. 2 minit, 2 poin mana tu. Azan kejap hamba balik. Ke azan kejap saya balik. Saya main yang tak keting lah. Tak apa kita bagilah luang azan, mungkin kita sambung pergi dalam lebih kurang dalam 5 minit gitu tak? Boleh lah.
Allah. Tu imam ke tu Bilal? Bilal azan ni. Ya, ke imam pun serba boleh. Dia azan dia jadi imam. boleh banyak lah pandai dia seorang. Sebab azan ni dalam hadis kan kata kalau Allah manusia tahu fadilat kelebihan azan dan juga duduk sah depan, kalau ia tak dapat kecuali dengan cabut undi, nescaya sanggup pergi cabut undi. Besarnya fadilat azan. Tengah tu bila alhamdulillah. Paling ngudi dah ngudi tak hari lagi ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesimpulan daripada apa yang kita sempat khabar belum pada azan saat ni. Pertama, kita nak takwa kena kenal Allah Ta'ala paling tidak dengan jalan akal terlebih dahulu. Ulama kita bantu dengan pengajian sifat 20. Kita jangan terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang memperlekehkan pengajian sifat 20. Kerana itu nanti akan menjauhkan kita daripada ma'rifatullah yang level nombor 1, level yang kenal dengan akal. Yang kedua, kita orang Islam ni sama setuju nak beramal dengan Quran dan Sunnah. Tapi beramal dengan Quran dan Sunnah bukan hanya slogan kosong saja. Dia ada praktikal dia. Praktikalnya adalah kita itu pilih satu mazhab yang mudah kita nak ngaji, kita ngaji molek, maka kita beramal. Adapun kadang-kadang mazhab kita tu jadi speak nak beramal, kita tanya Tok Mufti dan sebagainya, mungkin dia khabar dalam bab ni kita boleh taklid mazhab lain kerana nak mengelakkan masyakkah. Bisa kata bayar zakat dah. Kalau ikut mazhab kita bayar zakat kena dengan berat. Bayangkan sajalah kalau bayar zakat dengan berat, hak tukang kotak zakat tu nak kena ambil lori ya pula. Aku berat. Tapi kalau beri nilai berat kan mudah. Boleh berduit masing-masing nak beli beras ke nak beli daging kau anda. Tu kita terima pandangan mazhab lain kerana nak menolak pada masyarakat. Jadi ada keluasan, kita boleh berlapang dada, tak payah balas benda-benda khilaf, tak payah saling bid'ah membid'ahkan. Macam doa kunut subuh, mazhab kita kata sunat, jangan orang lain mari kata bid'ah, jadi balas. Dan mazhab Hanafi misal kata dia tak sunat. Jadi kalau ada kawan kita mazhab Hanafi, jangan kita pergi marah dia, pompong dah tidak kunut. Jangan, mazhab masing-masing ada kelapangan situ. Dan saya tengok kita pasal soalan kelakar tentang mazhab ni. Saat ni saya cerita dasar, dia tanya Nabi semayang mazhab apa dah. Tanya Nabi semayang mazhab apa tu, dia berbentuk historical. Dia tengok barang lepas. Ada pula dia berbentuk futuristik.
Dia tengok barang akan datang. Dia tanya-tanya. Dia kata kita sekarang dia ikut mazhab ni, mazhab tu tau. Esok kadang Nabi Isa AS turun ke dunia tau. Kita percaya kan Nabi Isa nanti akan turun ke dunia. Nabi Isa ikut mazhab mana? Pulak. Gaya pulak orang kampung nak tanya, Nabi Isa ikut mazhab mana betul? Kenapa kita tanya soalan bagi orang kampung pening gitu? Benda mudah faham. Nabi Isa AS bila turun ke dunia, bagi dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan, dah kita dia ni dah amal syariat Nabi mana? Nabi Muhammad juga kan sama dah. Dah oleh kerana kita nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kita tu nak kena tunggu Nabi Isa turun dulu ke? Mana dah kita nak tahu Nabi Isa nak turun bila? Adakah orang fikir aku gini aku nak tunggu Nabi Isa turun. Kalau Nabi Isa baca kunut subuh, aku nak baca lah. Kalau aku tengok Nabi Isa dah baca, aku pun nak mau baca. Mu nak mayang subuh bila? Learning kan? Esok nak mayang subuh, nak tunggu Nabi Isa, mu tahu ke Nabi Isa turun bila? Maka kita nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kita kena merujuk pada Quran dan Sunnah. Itulah ulama buat. Bila ulama merujuk pada Quran dan Sunnah, dia faham dengan kefahaman yang sama, lesar masalah ijma'. Bila ulama ni faham gini, ulama ni faham gitu, tu namanya khilaf. Khilaf ni lah melahirkan mazhab. Apa pergi buat jadi orang bonok perut gitu? Jadi insya-Allah comel belaka. Ada mazhab kata nak turun sujud lutut dulu, sila. Ada mazhab dia kata tak ikut riwayat hak dia dapat, Nabi SAW turun sujud tangan dulu. Sila. Dan boleh jadi kalau Nabi SAW buat belaka dua-dua. Dan kita gitu kan tak, kalau tengah kagah lutut dulu okey. Tapi kalau tengah dak orak sakit lutut dulu mungkin tumuh. Maka kita tangan dulu. Yang bid'ahnya kalau mu turun kepala dulu. Tu memang bincuk badai. Itu memang bid'ah sungguh lah. Baik, jadi poin yang ketiga iaitu takwa adalah ar-ridha bil qalil. Mu kena redha walaupun sikit. Kita manusia payah nak redha dengan barang sikit. Betul tak? Kalau kita ada segunung emas, kita kata Allah, kalau ada 2 gunung emas kan lebih baik. Kereta gitu kau. Kereta yang sedia ada tu boleh dah sampai sana kemari. Dah, tubik model baru. Beli lagi kena aku kereta ni. Beli pula. Bini yang sakit dia asal ni kadang berani je tau. Bini ada dah sen, nak 2, nak 3. Dah apa sen? Bukan tak berani, tak, bukan takut bini, tak bini dah apa takut kita. Kau anda lah. Tapi mana kata manusia ni payah nak reda dengan barang sikit. Maka nak reda dengan barang sikit ni perlulah merealisasikan apa yang disebut dalam hadis al-ihsan. Ihsan ni macam kalau kamu sembah Allah tu macam menapak dah Allah. Kalau tidak sampai lagi level tu paling tak kamu tahu Allah lihatmu. Saya tak tahulah orang di Bukit Sekilan ni. Kalau saya gagal, hak level nombor 1 tu gagal dah. Bukti masa mayang Allah Akbar, dah berasa pun Tuhan tengok kita. Kita ingat situ mujur semayang berjemaah. Ke Imawi salam kita sudah buat salam. Sudah dah mayang. Maka inilah ulama mengajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf baru teori. Tapi nak kena pada amalan, banyak zikir, banyak selawat, bertaubat, munajat, maka itulah datang ilmu tarikat. Orang kata tarikat sesat, ada hak buh nama tarikat sesat, itu tak boleh nafikan. Dia buh je nama tarikat tapi dia bawa ajaran sesat. Tapi jangan kita pukul rata tarikat sesat belakang. Sebab tu di Negeri Sembilan dia ada elemen tarikat, dia nak beza. Hak bagus, dia daftar. Hak kita tengok ada dah betul, dia tak daftar. Dan dengar-dengar faham pun nak buat juga tau. Nak tarikat dan tasawuf moga-moga berjaya. Hak mana nak beramal sungguh diselenggarakan, hak mana nak buat ajaran sesat dilarang. Gitu. Kadang teori saja mana jadi, tapi teori pun kita tak larat dah. Saya bagi contohlah ya. Hak paling basic dalam tasawuf ni, kita nak buang sifat yang mazmumah, dipanggil takhliyah, bersih. Dan kita nak hiyah dengan sifat yang mahmudah, terpuji, dia panggil tahliyah. Tahliyah buang hak uduk, tahliyah pakai hak molek. Hak tu pun kita tak larat. Kadang-kadang orang ingat ilmu tasawuf ni adalah ilmu benda pelik-pelik. Betul tak? Apa belajar ilmu tasawuf? Harap-harap boleh jalan atas air. Apa nak jalan atas air naik lampu ke naik sampang ke senang. Susah-susah nak jalan atas air. Supaya aku boleh terbang di udara. Tak payah, zaman ni mudah. Pergi Asia boleh ada website, ada app Mars, ada app Firefly, book tiket, boleh terbang di udara. Siap ada pembekali layang tau, cik nak minum apa semua. Kalau terbang tinggi kan belaga pokok apa susah. Bukan tujuan tasawuf nak buat benda pelik. Tujuan tasawuf adalah nak supaya kita tu kenal Allah. Ni level nombor 2. Saat ni kita kenal Allah dengan akal saja. Ni kita kenal dengan hati yang mana kita tak tergamak. Orang tak nampak pun kita tak tergamak buat benda macam ni.
benda hudud. Sebab Allah nampak. Sebab Allah tahu. Gitu. Jadi saya reka-reka saja. Bila kita kata takhliyah, nak buang perbuatan perangai-perangai comel, nombor satu adalah jangan banyak makan. Saya malu kau nak khabar sebab ustaz ni biasa kalau pergi ceramah orang jamu makan. Dah makan pergi tak nak makan sikit. Betul tak? Tapi orang tasawuf dia tambah. Sebab bila kita banyak makan kita jadi malah. Bila kita malah nak buat ibadah, mana nak hampir dengan Allah Taala. Yang kedua banyak cakap. Sebab apa dak boleh banyak cakap? Banyak cakap banyak silap. Bila banyak silap banyak dosa. Dan lebih berbahaya di zaman kita tak cakap dengan lidah dah. Kita cakap dengan tangan, dengan Facebook, dengan WhatsApp. Ni kita bimbang. Salah hari ni kita kongsi satu posting yang fitnah yang ada dosa. Esok kita mati, lusa orang baca lagi, tulak orang baca lagi, tumping orang share lagi. Kita mati dah dosa masuk lagi. Allah Rabbi. Kita nak kita mati dah pahala masuk lagi. Rupa-rupanya asbab Facebook, asbab WhatsApp, kita mati dah dosa masuk lagi. Maka betul daripada sebahagian ulama-ulama moden, kata dia kalau awak nak tulis apa-apa dalam Facebook, awak nengung sekejap, esok awak mati awak gembira dengan apa yang awak tulis. Kalau agak-agak awak dah gembira dah usah jadi. Cancel, jangan tulis. Baik. Kemudian marah. Marah di sini maksudnya marah tidak bertempat. Kalau kita marah sebab anak perempuan kita tak betul-betul orang anak lelaki pun sama juga. Kita marah kerana bini kita ni buat benda-benda tak betul, tak tutup aurat dan sebagainya. Tu disuruh. Kita marah sebab Nabi kita dihina. Tu disuruh. Tapi kalau buat orang hong kita marah orang. Dah apa makna kilang kata wak hong? Dak biar orang hong. Kan ada orang jenis gitu. Saya tengok kena. Kita hong nak khabar ke dia, hati-hati awak takut. Kan belaga sama-sama susah. Dia punya marah ke kita. Orang kata benda celong ke kita tau. Allah Rabbi. Kena-kena ia daripada Kuatang sampai ke Pekang kejauh bak orang hong dia. Berapa mohon aku? Dak nak khabar pitu dak rapat. Kan letih. Baik. Kemudian hasad dengki ini adalah dosa besar. Sebab Nabi khabar innal hasada yakulul hasanah kama takulun narul hatab. Penyakit hasad dengki ni, apa kebaikan kita buat dia akan hangus. Macam api makan kayu api. Sebab orang yang dengki ni dia parti pembangkang pada Allah. Allah nak orang ni kaya, benci aku biar bankrupt lah. Gitu kan? Dia bangkang Allah Taala. Allah buat orang ni bahagia suami isteri. Tak buruk aku tengok biar cerah molek. Kan? Tu orang biasa hasad dengki. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, dia sindir, dia perli orang hak dengki. Dia kata kalau awak nak dengki pada satu orang sebab Allah buh emas di dalam tangan dia. Baik mu dengki pada perut bumi, pelambok emas dalam perut bumi. Sama-sama Allah letak kan? Apa mu dengki ingat. Kemudian bakhil, kedekut. Kemudian cintakan kemegahan, glamour, na'udzubillah. Kalau artis cinta glamour kita faham dah artis kan nak peminat. Tak. Kalau orang politik cinta glamour kan dia nak penyokong amat. Dia nak mengundi senang menang. Dan kalau ustaz nak cinta glamour kan orang ambil. Dan kalau mufti pun nak cinta glamour kan orang ambil. Adakah oleh kerana kita glamour kita selamat? Adakah kalau malaikat muka nak kita tanya esok-esok dah boleh jawab, kita boleh stop jangan benda saya sebab saya atas dunia dulu follower dalam 1 juta. Malaikat kata aku dunia apa? Mudah boleh jawab, kena piak je. Ada mana? Cintakan dunia. Okey, kadang orang kata, ni tak bagus ngaji tasawuf ni. Ngaji tasawuf je nak buang dunia. Ngaji tasawuf nak buang dunia. Tak maju orang Islam. No. Buang dunia dari hati. Dari tangan sila pegang. Tak buang dunia pada hati. Jadi rasuah, jadi salah guna kuasa, jadi salah guna duit. Nampak tak? Dah maju orang Islam. Adakah Islam maju dengan rasuah? Adakah Islam maju dengan salah guna duit? Adakah Islam maju dengan salah guna kuasa? Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Kasih pada dunia itu adalah pada segala dosa lain. Sebab penyakit dunia. Jadi ibarat mudah katanya, kalau kita ni ibarat bahtera, dunia ni ibarat air laut. Selagi mana air laut banyak orang duduk luar, beres. Masuk sikit air laut dalam kapal, tenggelam tu. Gitu. Mana 1 juta dalam tangan, 2 juta dalam tangan, duit halal sila. Sama sekian masuk dalam hati, punah jalan. Kemudian bangga diri sombong. Kita ambil pengajaran iblis hak pernah duduk dalam syurga. Dengan sebab sombong terpelating keluar daripada syurga. Agak kita dah rajin masuk syurga ni, boleh masuk syurga tak kalau kita sombong. Kita mikir situ sudah. Kemudian ujub riak. Ujub riak ni dia lupa pada Allah Taala. Dia kalau ujub dia rasa diri dia hebat, kalau riak dia rasa manusia lain hebat. Okey, buang ya hak uduh-uduh ni. Nak bertipu apa ni? 8.45, 8.50. Boleh ya? Saya lagi Tok Imam senyum, saya okey lah. Kalau Tok Imam masang, saya berhenti lah. Okey. Kemudian kita hiyah dengan hak molek pertama taubat. Sebab apa kita kena taubat? Sebab kita bukan maksum. Insan yang maksum pun bertaubat.
Padahal Nabi tak ada dosa. Kenapa Nabi istighfar 70 kali sehari? Dan macam kita tak bertabat? Tak mungkin. Kerana setiap anak Adam tu buat dosa, dan sebaik-baik orang buat dosa, orang berakhir taubat. Bila kita berakhir taubat, tiba-tiba kita dapat kasih Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kau kena takut pada Allah Ta'ala. Kau ni tak boleh buat-buat. Kita tahu Allah Maha berkuasa. Selagi kita tak betul-betul tasawuf, kita tak takut pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian zuhud. Zuhud tadi ada kaitan dengan cinta dunia. Zuhud sekali lagi adalah kita itu buang dunia dari hati, bukan dari tangan. Masa saya belajar di Jordan, pensyarah saya dia kata, "Cik, awak pergi jumpa dengan satu orang, dia punya nama dengan alamat." Saya pergi tanya-tanya orang, dia tak kenal orang nama gini-gini. Jadi alamat tu rupanya sejik. Akhirnya jumpalah saya dengan satu orang tua, masya-Allah, muka bersih, duduk ibadah dalam masjid. Shopping komplek belakang masjid itu milik dia. Makna dia pegang dunia, dunia tak boleh pegang dia. Itu makna zuhud. Jangan salah faham. Ada orang pakai baju 3 hari tak basuh. Ini papun pakai baju tak basuh-basuh ni. Zuhud bawa zuhud. TBC selu-selu, bukan zuhud orang busuk. Zuhud baik. Zuhud pakai baju bersih, pakai baju wangi, kereta molek, tapi seseng pun ada dalam hati dia. Ada orang zuhud yang mana orang ni dia bawa periuk. Bukan dia tak zuhud mana. Dia ni kononnya nak buang dunia, simpan periuk je sih. Orang kata kalau nak kenal orang zuhud, pergi ke satu tempat ni, dia pergi. Lepas tu dia nampak orang yang dikatakan zuhud tu turun pada kenderaan yang bagus, dilayang oleh dia punya khadam, rumah pun besar. Dia kata salah alamat saya dengan ni zuhud dia gini. Lepas tu betul lah masuk waktu mayang, orang pun komat, orang tuan rumah ni jadi imam. Dia jadi bangun belakang, tak periuk belakang. Dah boleh ada budak-budak. Budak-budak nampak apa bermainan. Boleh periuk pompang-pompang dia mayang dah usyuk. Babi jahanam periuk aku nak masuk pelumpang. Jadi lepas mayang Allah takdir, mungkin Allah bagi dia orang zuhud ni boleh macam bayang lintasan hati dia. Dia tu nak dia. Awak nampak saya ada rumah besar, kenderaan molek, khadam dan sebagainya. Awak tahu tak kalau Allah tarik semua kali, bagi saya tak ada apa-apa. Sama je. Ada dengan tak ada sama. Awak baru periuk buruk, awak dah boleh ingat pada Allah Ta'ala. Oh, baru sudah makna zuhud. Kemudian sabar syukur. Sabar syukur ni adik-beradik. Bukan adik-beradik, sayap yang berbeza. Sebab kita alam dunia ni 2 perkara je. Perkara yang kita suka, betul tak? Syukur. Perkara yang kita tak berakhir, sabar. Ustazku ceramah tak habis-habis lagi, sabar. Lepas ceramah sejik belanja makan, syukur. Itu senang hidup kita. Tak lagi. Kemudian ikhlas buat kerana Allah. Tawakal bukan makna tak usaha. Tawakal makna usaha, tapi kita yakin Allah yang beri. Rezeki di tangan Allah. Saya ambil pengajaran sangat. Kejadian yang sebenar berlaku pada mak saudara saya. Mak saudara saya adik pada mak saya. Tahun 95 lahirkan anak tumpah darah. Darah keluar banyak, koma. Masuklah ICU di Subang Jaya. Jadi saya pergi ziarah, mak saya pergi ziarah. Doktor pun khabar ke mak saya, dia kata adik akak ni teruk dah dia tu. Gini lah, saya cadangkan akak baca Yasin. Kalau doktor suruh baca Yasin, kita faham. Doktor kan biasa di positif lah. Jangan bimbang, benda ni tak boleh sembuh. Dok, ia kan suruh baca Yasin tu. Maka saya, mak saya berapa orang lagi, duduk keliling mak dara saya, baca Yasin. Tahun bila? Tahun 95. Sekarang tahun 2022. Molek-molek ada mak saudara saya hidup lagi, naik kereta lagi, duduk sana sini lagi. Soalan, sebab apa? Sebab rezeki dia tak habis lagi. Mustahil satu orang mati sedangkan rezeki yang Allah beri pada dia tak habis lagi. Hak baca Yasin, tinggal saya seorang je hidup. Kalau mati belakang. Jangan kita confident sangat. Mentang-mentang kita baca Yasin, kita ingat kita hidup dulu pada mati dulu pada hidup dulu pada dia. Jangan. Kemudian kasih sayang redha. Hak terakhir ni, zikrul maut ni, saya nak kaitkan dengan yang terakhir juga dalam takwa. Ingat lagi, takwa pertama takut pada Allah yang Maha Agung. Kedua, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, redha dengan sedikit. Yang keempat, al-istiqdadu liyaumir rahim, bersedia untuk hari yang kita pergi dan akan kembali. Okay. Saya tutup dengan 2 kisah. Okay. Kisah pertama ni kisah sebenar berlaku pada diri saya, iaitu ketika mana saya booking seekor kambing untuk buat akikah anak perempuan. Jadi bila saya kata saya nak kambing ni lah, nak buat akikah, maka penjaga ladang tu dia kocok-kocok cat spray warna merah, tanda orang booking. Jadi minggu depan saya mari nak melih kambing. Kata penjaga ladang, dia kata gini, kita baru dah sampai stok baru. Kalau cik nak tambah piti sikit, boleh kambing hok gemuk lagi, daging banyak lagi. Macam mana?
Boleh kok saya kata. Dah boleh nak melih tau, ambil kambing yang gemuk sikit. Lepas saya sembelih kambing tu. Lepas saya sembelih kambing itu, mari kambing yang ada cap merah ni. Nopak. Saya pun kata kepada penjaga ladang, saya kata panjang umur lagi kambing. Penjaga ladang pula dia jawab, dia kata gini mah, kambing yang duduk dalam ladang tu tunggu mati. Cuba tau. Duk hari ni esok, dah esok lusa. Kambing mama tu disembelih. Saya pula mari selitah, saya kata macam kita. Kita atas dunia ni macam kambing dalam ladang kok sebenarnya. Ada atas kita huha melekat spray merah dah. Haji ni nak ambil yang depan. Haji ni nak ambil esok. Kena spray merah dah kita dah sedar. Baik. Dan yang terakhir, kita ambil pengajaran daripada apa yang disebut sebagai banduan akhir. Banduan akhir ni istilah merujuk kepada satu orang banduan yang sebenarnya dia telah dijatuhkan hukuman mati. Kemudian diwak rayuan lah. Mahkamah rayuan tolong. Buat rayuan lagi ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah tolak juga. Macam kes Datuk Seri Najib, tapi Datuk Seri Najib bukan kes mati, kes penjara. Bila Mahkamah Persekutuan tolak, tak ada harapan kecuali lembaga pengampunan pengampunan. Bincang tolak juga. Maknanya confirm hukuman mati. Dan bila tarikh telah diketahui, ini saya dengar pada orang yang biasa dengan penjara lah. Saya pun tak tahu, dah tengok sendiri. Dia akan pergi ukur dulu berat dan tinggi orang tu. Sebab nak pilih tali kantung yang sesuai. Sebab kalau tak sesuai, kalau dia laju sangat kan sampai jadi putus kau, tambah kau. Kalau dia slow sangat terseksa, 2-3 minit dah mati lagi. Agaknya macam mana perasaan banduan akhir tu bila orang mari ukur berat dia, mari ukur sahih dia. Ada rasa seronok macam ukur sahih baju raya? Nengung dia. Dan macam mana agaknya dia tidur pada malam yang esok pagi dia akan digantung. Kalau kita kata dok tidur pun tak sabar. Sedangkan kita rasa siang lah ke dia. Dan tak siang ke diri kita. Setiap pada kita yang lahir ke dunia ni banduan akhir. Siapa jatuh hukuman mati, Allah Ta'ala tak ada rayuan. Para Nabi pun kena mati. Yang lebih kita bimbang, hak saat ni banduan saat ni dia tahu nak kena gantung bila, jangan minta maaf dengan mak dia, jangan minta halal hutang, jangan minta maaf kata orang dan apa sebagainya dulu. Kita duk wah jalan hukuman mati, na'udzubillah dalam keadaan maksiat. Makanya istiqdad di yaumir rahim itu tanda takwa. Wallahu a'lam. Saya ucap terima kasih atas perhatian. Saya pun maaf atas salah dan kesilapan. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum. Alhamdulillah.